Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas tajwid bagi tahun 5 dengan tajuk Mad. Sebelum kita mulakan pelajaran, seperti biasa mari bersama-sama kita membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Murid-murid, apa khabar semua orang? Ustazah harap semuanya sihat-sihat dan baik-baik belaka. Jadi tanpa membuang masa murid-murid, mari kita mulakan kelas. Murid-murid, pelajaran hari ini berkenaan dengan mad. Mad dari segi bahasa ialah pertambahan. Manakala dari segi istilah pula ialah memanjangkan bunyi suara daripada huruf mad. Jadi apakah dia huruf mad? Huruf mad ialah alif, waw dan ya. Jadi apabila kita menyebut huruf mad, maka dia akan melibatkan panjang bacaan yang kita sebut harakat. Apa itu harakat murid-murid? Harakat ialah ukuran panjang bagi nada suara ketika melafazkan sesuatu bacaan. Maknanya, suara tidak putus. Okay, suara kita jangan kita putuskan sepanjang kita membaca mana-mana kalimat yang ada mad. Berapa lama? Iaitu sepanjang 2 sehingga 6 harakat. Dan cara mengira harakat itu, salah satu caranya ialah dengan menggerakkan jari. So, kita akan gunakan teknik menggerakkan jari sebelum kita mahir betul dengan panjang harakat, iaitu mahir apabila kita dengar je kita tahu, oh ini berapa harakat, ini berapa harakat. Jadi sebelum mahir, kita akan gunakan kaedah menggerakkan jari sama ada dengan cara yang begini. Murid-murid lihat. Okay. Ataupun dengan cara yang seperti ini. Yang tadi tu tangan terbuka, yang ini dengan tangan tergenggam dan kita kira satu-satu. Okey, seperti begini lebih kurang cara kita mengira pergerakan jari kita untuk mengira harakat. Murid-murid, mad terbahagi kepada 2. Yang pertama, mad asli dan yang kedua, mad far'i. Mad asli ini ialah mad yang biasa, mad yang asas. Huruf-hurufnya ialah alif sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya berbaris dhammah dan ya sebelumnya berbaris kasrah. Mad asli terbahagi kepada 2. Yang pertama, mad asli harfi ataupun thunai. Yang kedua, mad asli kalimi ataupun disebut sebagai mad asli mutlak. Okey, mad asli harfi maknanya melibatkan huruf sahaja. Okey, contohnya Toha. Ini yang ada di permulaan surah. Dia huruf sahaja. Dia tak melibatkan kalimat. So, apabila kita membaca, kita baca dengan kadar 2 harakat, iaitu mad asli. Okay. Toha. Kita tak kelang kabut baca Toha. Okay. Kita baca dengan mad asli. Kalau dia mad asli kalimi atau mad asli mutlak, maka dia melibatkan kalimat. Contohnya seperti ini. Ni kita ambil daripada surah Al-Jin. Kana yaqulu safihuna. So, murid-murid boleh lihat di situ. Yang ini ialah alif sebelumnya berbaris fathah. Kemudian ini waw sebelumnya berbaris dhammah. Dan yang ini ya sebelumnya berbaris kasrah. Jadi ini ialah mad asli. Kita baca 2 harakat. Kana. Yang ni mad asli. Yaqulu. Yang ini pun mad asli. Safihuna. Jadi kita baca dia kana yaqulu safihuna. Okey. Dalam bahasa mudah, apabila jumpa mad asli, maknanya kita panjangkan bacaan kita. So sekarang ialah mad far'i. Mad far'i juga dia terbahagi kepada 2.
Bila berlakunya mad far'i? Mad far'i berlaku apabila mad asli bertemu dengan hamzah ataupun apabila mad asli bertemu dengan sukun. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Murid-murid, tadi Ustazah dah terangkan mad far'i berlaku apabila mad asli bertemu dengan hamzah dan sukun. Ini ialah contoh apabila mad asli bertemu dengan hamzah. Contoh yang pertama. Diberi di sini contoh pertama, mad asli alif sebelumnya berbaris fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Yang ini dinamakan mad wajib muttasil. Sebab itu kita akan nampak ada tanda mad yang panjang bermakna mesti dibaca lebih daripada mad asli. Yang kedua, contohnya, mad asli, ya, sebelumnya berbaris kasrah, bertemu dengan hamzah tetapi pada dua kalimat. Fi, satu kalimat, anfusikum, kalimat yang lain. Yang ini dinamakan mad jaiz munfasil. Dan nampak di sini ada tanda mad yang panjang bermakna bacanya pun mesti lebih panjang daripada mad asli. Dan yang ketiga, ini ialah mad silah tawilah. Mad silah tawilah berlaku apabila ada kondisi yang istimewa di sini. Apa istimewanya? Murid-murid lihat di sini, selepas hi, ada tanda yang seperti ini. Ini sebenarnya ialah ya kecil. Jadi ini ya yang sebelumnya berbaris kasrah. Bermakna dia ni mad asli. Ya berbaris kasrah, mad asli bertemu dengan hamzah di dalam kondisi yang istimewa, maka dia mesti dibaca lebih daripada mad asli. Sebab tu kita nampak ada juga tanda mad yang panjang di sini. Ini pula ialah contoh apabila mad asli bertemu dengan sukun. Ini tanda sukun. Tanda sukun ni menunjukkan mati. So kita tengok contoh yang pertama, al-alamin. Murid-murid perhatikan tidak ada tanda sukun di sini. Ini ya ni, ya sebelumnya berbaris kasrah. Dia ni mad asli dan tak ada tanda sukun. Tapi mesti ingat, sukun maknanya mati. Bermakna orang berhenti membaca di sini. Lihat ni perkataannya, berhenti. So apabila kita berhenti ataupun kita wakaf, yang ini dinamakan mad arid li sukun. Jadi berhenti dengan mad arid li sukun bermakna mesti dibaca mesti dibaca lebih panjang daripada mad asli. Yang kedua, ad-dallin, alif ni mad asli. Alif sebelumnya berbaris fathah. Bertemu dengan sukun. Mana sukunnya murid-murid? Okey, bagi huruf yang bersyaddah, ini tanda syaddah. Orang Melayu sebut sabdu. Bagi setiap huruf yang bersyaddah sebenarnya ada dua huruf. Yang satu mati, perhatikan, yang satu mati dan yang satu lagi yang ada baris. Jadi dha ni alif ni dia bertemu dengan lam yang mati dulu, baru ada li dekat sini. Sebab itulah kita akan nampak tanda mad panjang di sini. Maknanya kena baca panjang, dha kena baca panjang. Nama hukum yang berlaku pada tempat ini ialah mad lazim kalimi mutsaqqal. Contoh yang ketiga murid-murid ialah mad asli alif sebelumnya berbaris fathah bertemu dengan sukun. Ni tampak tanda sukun. Jadi apabila berlaku hal begini, ini hukumnya dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi semua mad-mad yang Ustazah sebutkan tadi akan murid-murid pelajari pada pelajaran yang akan datang, insya-Allah. Baik murid-murid. Kita tadi dah sebut tentang harakat, tentang berapa panjang nada suara kita sewaktu membaca kalimat-kalimat tertentu berdasarkan kepada tanda-tanda yang ada. So sekarang kita nak belajar tentang bahagian harakat mad. Kita ada 2 harakat, kemudian 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat. Masing-masing ni mempunyai istilah-istilahnya sendiri. Mari kita lihat. Apabila dia 2 harakat, maka namanya ialah qasr. Okey, qasr. Yang 4 harakat namanya ialah tawassut. Yang 5 harakat namanya fuwaiqu tawassut dan yang 6 harakat namanya isba'. Dan Ustazah rasa sampai di situ dulu pelajaran kita. Kita cukupkan ya. Sebelum berpisah, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ustazah harap ada yang dapat dipelajari hari ini dan Ustazah mendoakan agar apa yang dipelajari pada hari ini dapat difahami. Kalau sekalipun agak sukar mengingati, maka murid-murid boleh ulang semula menonton video ini, kemudian boleh lihat dan baca kembali buku teks masing-masing. Dan sebelum itu, Ustazah harap murid-murid dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari pada hari ini dalam pembacaan Al-Quran kita pada setiap hari. Jadi, senyum-senyum dan ceria selalu murid-murid, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.